Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton Dialog Helwa yang mengikuti kita daripada FB, Wak TV dan juga Helwa Abim Selangor. Helwa Abim, minta maaf, ada biasa pula mulut ni terkeluar Selangor je, darah merah kuning. Jadi pada hari ini kita bersama lagi dalam Dialog Helwa, siri yang seterusnya. Sebelum ini kita membincangkan isu tentang kesihatan mental dan kemudian kita membincangkan pelbagai lagi isu, dan hari ini kita membincangkan, kita bawakan kepada anda satu isu yang sangat penting dan sangat besar untuk dibincangkan, terutamanya di ketika PKP, di kala kita punya akses ke internet dan sebagainya, iaitu isu jenayah seksual kanak-kanak. Selamatkan anak kita. Jadi tajuk hari ini kita membincangkan jenayah seksual kanak-kanak, selamatkan anak kita. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan yang mengikuti kami, statistik jenayah seksual ke atas kanak-kanak yang dikeluarkan oleh PDRM pada 2020, daripada awal tahun sehingga 30 Jun 2020, PDRM merekodkan sebanyak 1,721 kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ini. Maksudnya secara purata setiap hari lebih kurang 10 kes jenayah seksual kanak-kanak dilaporkan. Ini baru kita bercerita tentang jenayah yang dilaporkan. Kita tidak bercerita tentang kes-kes jenayah yang tidak dilaporkan, dan pastinya angka ini adalah angka yang kita sebut sebagai underreported lah. Jadi pada hari ini kita bawakan dua panel yang akan mengupas isu ini dengan lebih lanjut lagi. Yang pertama bersama kita ada Puan Nur Syakira Aliana alias daripada Jabatan Bantuan Guaman. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dan yang kedua kita bawakan aktivis kita iaitu Cik Nur Azmiza Mamai daripada Tim Kids Kelantan. Sihat Cik Azmiza? Alhamdulillah sihat. Dah lepas minum kopi. Itulah, saya pun kopi baru minum separuh, jadi macam goreng separuh sikit. Jadi tanpa masa lagi, kita nak terus mengupas isu ini. Hari ini kita sebut kita orang bertiga ni tanpa berjanji memakai biru bersama. Jadi semangat biru lah hari ini kan. Soalan yang pertama kita teruskan kepada mereka. Sebelum saya teruskan kepada pusingan yang pertama, kepada mereka yang mengikuti kami di FB live kami, boleh tanyakan soalan, tinggalkan di ruang komen, dan insyaAllah nanti saya akan bacakan di pusingan yang seterusnya, atau bila kita ada masa nanti kita akan bacakan. Silakan kalau nak komen, dipersilakanlah. Jadi kita teruskan kepada soalan pertama. Macam nervous pula lebih hari ni kan, tak tahu kenapa, sebab membincangkan isu yang serius tentang anak-anak ni. Jadi kita teruskan dengan isu pertama, pusingan pertama. Soalan saya kepada Puan Syakira lah. Puan Syakira, kalau kita lihat kepada kebiasaannya lah, bila orang sebut tentang kesalahan seksual kanak-kanak ni, orang akan terfikir rogol, sumber mahram, kes-kes yang macam besar kan. Tetapi mungkin dari sudut perundangan, mungkin ada kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak yang orang masih lagi tak tahu. Mungkin Puan Syakira boleh kongsikan. Silakan Puan. Baik, terima kasih Cik Afika. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Syakira daripada Jabatan Bantuan Guaman. So pada hari ini kita nak bercakap pasal jenayah seksual kanak-kanak. Dan saya harap semua tahulah bahawa interpretasi jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni, jika kita tengok dalam akta, terlalu luas interpretation dia. Jadi tak semestinya rogol sahaja, okey, cabul sahaja tu dah dikira jenayah seksual. Benda-benda lain pun juga boleh termasuk ke dalam interpretasi jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Okey, secara general saya berikan definisi dulu. Seksyen 17 Akta Kanak-Kanak 2001 ni memperuntukkan antara maksud kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak ni apabila dia telah mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti bersifat seksual, bagi maksud bahan fotograf, rakaman, filem, pita video atau persembahan yang berunsur pornografi, lucah atau sumbang atau eksploitasi seks lah oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Okey, ini secara general lah kalau mengikut akta kanak-kanak. Kalau kita tengok antara contoh pula jenayah seksual kanak-kanak seperti yang termaktub di dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, kita boleh tengok secara general dibahagi kepada 3. Pertama adalah akta kesalahan yang berhubungan dengan pornografi kanak-kanak.
Seksyen 4 dan juga Seksyen 10 bercakap berkenaan pornografi kanak-kanak ni, ia adalah satu kesalahan apabila kita membuat, menghasilkan, menerbitkan, bertukar-tukar, menjual ataupun even kita mengakses pornografi kanak-kanak. Dan bagi setiap kesalahan ni ada peruntukan hukuman lah yang ditulis dan ada dalam akta tersebut. Okey, bagi bahagian kedua adalah kesalahan berhubungan dengan pengantunan kanak-kanak. Kalau penonton biasa dengar, kita dengar sexual grooming ataupun child grooming. Okay, so dalam bahasa Melayu dia adalah pengantunan kanak-kanak lah. Kalau dalam akta ni dia bahagi pada 3 jugalah. Satu, bila kita berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak. Dan yang kedua, pengantunan kanak-kanak itu sendiri. Sebagai contoh, kita berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak tersebut dengan niat kita untuk menggunakan kanak-kanak tersebut, mungkin nak menggunakan dia dalam pornografi ataupun niat untuk merogol atau mencabul kanak-kanak tersebut. Dan juga untuk selepas membuat pengantunan ni, dia juga berjumpa selepas pengantunan. Ini juga adalah satu kesalahan lah di bawah akta kesalahan jenayah seksual. Baik. Dan yang ketiga pula adalah apabila adalah satu kesalahan yang berhubungan dengan amang seksual. Kalau pernah dengar amang seksual ni ataupun sexual assault lah yang kita biasa dengar. Okey, amang seksual ni pula diterbahagi kepada 2. Kalau ikut akta ada amang seksual fizikal. Sebagai contoh, direct lah kita menyentuh tubuh kanak-kanak tersebut, atau kita menyuruh pelaku tu menyuruh kanak-kanak menyentuh bahagian badan dia, ataupun pelaku tu minta kanak-kanak tu sentuh bahagian badan dia sendiri. Okey, kalau amang seksual bukan secara fizikal pula, adalah seperti membuat bunyi ataupun isyarat yang bersifat seksual. Itu juga adalah satu kesalahan. Selain tu, kita membuat aktiviti bersifat seksual di hadapan kanak-kanak ni, kita tak melibatkan dia, tapi pelaku tu membuat aktiviti di hadapan kanak-kanak tersebut, ataupun dia memerhati, mengikuti kanak-kanak ni berulang kali, hubungi dia berulang kali atau secara kerap, itu juga adalah satu kesalahan jenayah lah di bawah akta kesalahan jenayah seksual. Saya terfikir pula kan, tadi pun ada sebut kalau dia buat katakanlah dia melakukan aktiviti seks di hadapan kanak-kanak, ataupun dia buat sexual grooming dan sebagainya. Macam mana kalau sebagai pelaku tu dia kata, saya tak berniat pun nak buat benda ni, saya tak berniat pun untuk dia kata saya tak berniat pun untuk menjadikan ni sebagai sexual harassment dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak handle kes-kes macam tu, Puan? Okey, kalau itu mungkin akan jadi pembelaan lah bagi pelaku tersebut. Tapi itu kita boleh kata, saya boleh cakap lah sebagai salah satu keistimewaan akta kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni, kita boleh buktikan dia melalui kenyataan kanak-kanak tu sendiri sahaja sudah dikira mencukupi tanpa sokongan yang lain. Maksudnya kalau pihak mahkamah tu boleh dengar, kita panggil macam keterangan kanak-kanak tu bahawa dia menyuruh saya tengok, dia macam ni, dia suruh saya tengok, keterangan dia sendiri. So mahkamah boleh terima itu saja sebagai keterangan yang tanpa perlu sokongan lain. So dia lebih senang lah sebenarnya untuk dibuktikan lah kesalahan-kesalahan ni di bawah akta tersebut berbanding kita guna akta lain lah sebenarnya. Jadi akta-akta ni memang especially for children lah, untuk kanak-kanak lah sebenarnya, untuk bawah umur. Baguslah macam tu maksudnya kanak-kanak ini sebagai satu golongan yang dilindungi, undang-undang ambil extra step untuk melindungi mereka, bukan hanya tidak perlu pembuktian yang terlalu berat, tetapi yang lebih ringan dalam mengendalikan kes-kes kanak-kanak. Mungkin Puan boleh ceritakan juga sedikit kalau Puan ada kes-kes yang boleh dikongsikan yang menjadi orang kata sebagai penanda atau perubahan kepada undang-undang di negara ni. Silakan Puan. Sorry, boleh ulang tak ada Cik Afika contoh kes ya? Ya betul. Kalau Puan boleh kongsikan pengalaman Puan di JBG menguruskan kes-kes apa jenayah-jenayah yang sering dilaporkan dan sebagainya. Okey. Sorry, line tiba-tiba macam tak clear pula. Okey, dekat JBG ni tiba-tiba saya spoil lah sikit ya. Kita ada satu khidmat, kita panggil khidmat pendamping guaman. Jadi bila kita menjadi pendamping guaman bagi masa kanak-kanak ni, biasanya kita akan ke mahkamah lah setiap kali prosedur dan tengok kes-kes macam ni.
So antara kes yang biasa kita pergi juga selalunya antaranya kes rogol lah yang melibatkan kanak-kanak bawah umur dan juga biasa amang seksual. Untuk kes-kes yang amang seksual macam ni, cuma ada yang still ongoing. Untuk kes-kes macam ni cuma yang saya boleh cerita bila adanya kita rasa macam kanak-kanak tu terbela lah. Macam bila kita tengok keadaan kanak-kanak tu, trauma tu dah satu. Jadi bila kita tengok dia trauma tapi kita rasa macam akta ni boleh macam melindungi kita rasa macam kita boleh menang kes ni. Macam bila kita tengok pun hakim macam kita boleh ni. So kita perasa macam in a way daripada banyak kita nak kena buktikan dan juga kita nak kena minta kanak-kanak tu melalui prosedur mahkamah ni yang kadang-kadang meletihkan, menyukarkan yang dia pun tak biasa. Bila ada keringanan macam ni kita rasa akta ni sangat membantulah sebenarnya. Saya rasa Cik Azmiza pun mesti banyak dia kata pengalaman-pengalaman dia. Cuma setakat ni kita pun baru sebenarnya pendamping guaman ni daripada 2017. Daripada Disember 2017, saya rasa mungkin Cik Azmiza lagi banyaklah pengalamannya. Oh, maksudnya Puan selepas Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak tu diluluskan pada 2017, maka pendamping guaman ni diwujudkan. Macam tu ke dia punya flow? Betul. Betul tu. Selepas daripada Akta Jenayah Kesalahan Seksual Kanak-kanak ni, kami buat pindaan kepada Akta Bantuan Guaman pindaan 2017 untuk memasukkan section bagi pendamping guaman yang memang specifically untuk mangsa kanak-kanak, mangsa jenayah seksual kanak-kanak lah. Dengan situnya terwujudnya khidmat pendamping guaman tu. Menarik kan, kita dah dengar tentang dia bagi Puan Syakira dia bagi teaser sikit khidmat pendamping guaman ni. Lepas ni kita akan go through lagi apa itu khidmat pendamping guaman ni ke? Tak clear ke? Clear tak? Tak apalah, kita teruskanlah. Terima kasih banyak Puan Syakira. Tadi Puan Syakira ada cerita bagi teaser sedikit tentang khidmat pendamping guaman. Lepas ni kita akan pergi lagi macam mana kita nak dapatkan khidmat pendamping guaman dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Cik Azmiza. Sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, again kalau ada soalan anda boleh tanyakan, tinggalkan di ruangan komen dan kita akan baca soalan anda. Dan perlu diingati bila kita sebut tentang kanak-kanak ini, maksudnya sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah. Sebab kadang-kadang bila sebut kanak-kanak ni orang terbayang budak sekolah rendah je, budak tadika je kan. Tapi sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun ke bawah dilindungi di bawah SOAC ataupun Sexual Offence Against Children, Akta Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jadi Cik Azmiza, kalau tadi kita dah dengar pengalaman Puan Syakira yang kongsikan dari segi dari sudut undang-undang dan Jabatan Bantuan Guaman sendiri, Cik Azmiza sebagai seorang aktivis kanak-kanak mungkin boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya Team Kids ni sebelum kita nak teruskan lebih lanjut kan, sebab masih baru lagi kan. Jadi orang pun tengah terfikir apa Team Kids ni apa kan, kemudian apa pula tugas aktivis kanak-kanak ni. Kalau kita dah ada Jabatan Guaman, kenapa kita kena ada aktivis kanak-kanak? Mungkin Cik Azmiza boleh kongsikan serba sedikit. Silakan Cik Azmiza. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dialog Helwan kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk bersama dengan siri Dialog Helwan lah. Tahniah saya ucapkan kerana konsisten dalam menyampaikan maklumat kepada awam. Dan sebenarnya dan satu lagi tahniah atas keberanian untuk berbicara tentang isu jenayah seksual kanak-kanak ni. Ini adalah isu yang berat, serius, yang tak ramai orang berani untuk ambil. Tentang Kids Kelantan ini adalah satu saya dan tim beberapa orang, ada kami lebih kurang dalam 10 orang bercita-cita untuk melihat isu kanak-kanak di Kelantan ini dengan lebih serius. Itu cita-cita awalnya. Kita mahu membina ekosistem yang selamat untuk kanak-kanak di Kelantan. Sebab kita tahu kes-kes di Kelantan, kalau ikut kata Ketua Polis Kelantan, kes-kes jenayah seksual terutamanya semakin meningkat tahun demi tahun lah. Selain daripada kes jenayah seksual, ada juga yang melibatkan kanak-kanak di Kelantan. Dua isu utama adalah dadah. Tapi untuk pagi ni kita discuss tentang
jenayah seksual lah. Jadi kami masih lagi dalam proses pendaftaran sebagai NGO. Jadi sebab itulah kami tak boleh guna NGO. Jadi kami sebut sebagai tim. Okey, dan dengan saya sebagai pengerusi lah, satu tanggungjawab yang besar, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan NGO yang lain yang beri support. Okey, tentang peranan aktivis ya dalam isu kanak-kanak kita tahu bila kita sebut aktivis dia, peranan utama dia adalah untuk educate others, educate masyarakat lah, untuk memberi pendidikan pada masyarakat tentang agenda yang mereka perjuangkan. Kalau dalam isu kanak-kanak ni, kalau saya fokus pada isu kanak-kanak lah. So ini adalah salah satu ruang untuk saya berkongsi dengan masyarakat tentang apa yang kita perjuangkan dalam isu kanak-kanak ini. Ini adalah orang kata kerja-kerja advokasi lah untuk menyedarkan mereka, untuk mereka tahu dan seterusnya ambil peduli dan seterusnya membina satu ekosistem. Bila semua dah tahu, kita mahu membina satu ekosistem yang selamat untuk kanak-kanak membesar. Okey. Seterusnya bila kita sebut tentang satu lagi kita sebut tentang kanak-kanak, apa yang penting untuk aktivis bagi tahu pada orang lain adalah hal berkaitan dengan kanak-kanak, terutama yang melibatkan hak-hak mereka. Kanak-kanak ni ada hak-hak kanak-kanak yang harus kita jaga, benda basic. Kerana kita tahu kanak-kanak ni adalah golongan rentan, vulnerable, golongan yang perlu dibimbing, perlu dijaga kerana mereka mudah terdedah kepada pelbagai ancaman. Jadi antara hak kanak-kanak yang harus kita beri pada mereka adalah mereka berhak dilindungi, diberi bantuan dan juga mereka berhak untuk hidup dalam komuniti dan juga keluarga yang selamat. Okey, itu antara benda yang kita harus beritahu pada masyarakat lah. Okey, tadi saudari Afiqah ada tanya tentang cabaran ya. Kalau sebut tentang cabaran ni, ini pengalaman sikit saya lah. Saya percaya aktivis lain banyak lagi benda-benda yang mereka hadapi. Okey. Kalau dalam konteks Kelantan ni, antara benda utama yang saya hadapi bila terjun dalam dalam isu ini adalah akses kepada maklumat lah. Bila kita dapati masyarakat secara keseluruhan, bukan sahaja masyarakat di kampung, tapi juga masyarakat B40, rakan-rakan aktivis pun, rakan-rakan NGO pun, mereka tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan maklumat bila berdepan dengan kes-kes begini. Okay, saya bagi contoh yang mudah. Okay, itulah baru nak tanya, contoh-contoh maklumat yang diperlukan tu macam mana? Saya bagi contoh yang mudah ya. Kalau nak dapatkan bantuan, contoh nak dapatkan bantuan food basket ke apa ke kan, nak dapatkan bantuan rumah perlu dibaiki ke, mereka rakyat biasa ni pun tak tahu macam mana nak dapatkan maklumat untuk dapat bantuan yang begitu, apatah lagi untuk dapatkan maklumat untuk membantu mereka berdepan mendapatkan keadilan untuk kes yang sedang mereka depani, hal yang sedang jenayah yang sedang mereka hadapi. So itu antara cabaran utama lah. Jadi saya bagi contoh, bila satu hari salah seorang rakan daripada NGO lain, sebab selalu kes yang saya dapat ini datang daripada rakan NGO, kerana mereka sendiri pun bila turun ke kampung-kampung, orang kampung kenal semuanya, mereka ada database mereka kan. Jadi orang-orang ini yang bawa kes pada mereka dan mereka adakan kepada saya dan saya akan take up the case lah. Jadi bila kita bicara update tentang progress case, saya sebut tentang IPO, Interim Protection Order, Perintah Perlindungan Sementara yang perlu didapati oleh mangsa dan juga keluarga. Kerana IPO ini adalah satu jaminan bahawa mangsa dan keluarga tidak boleh diganggu. Jaminan bahawa mereka tidak boleh diancam oleh pemangsa, pesalah lah. Okey, so bila kita bercakap tentang IPO ni, bila saya bagi tahu tentang kita tengah dapatkan IPO, kita minta proses IPO dan juga pegawai pelindung proses IPO. Kemudian kakak ni tanya, Mija, kenapa kak tak pernah tahu tentang IPO? Sedangkan kakak tu sudah menguruskan kes domestic violence, keganasan rumah tangga sudah banyak tahun. So ini adalah benda-benda basic yang melibatkan
benda-benda basic yang ada yang sebenarnya pendamping kepada mangsa ini tahu kan, pun mereka juga tidak tahu. Maksudnya aktivis, sukarelawan pun tidak tahu. Apatah lagi keluarga yang memang totally payahlah nak dapatkan akses kepada benda-benda begini. So itu antara salah satu contoh. Okey, itu cabaran pertama saya di sini. So saya punya cita-cita di Kelantan ini adalah saya mahu semua rakan-rakan NGO saya, tidak kira lah NGO charity, NGO kanak-kanak, NGO apa sekalipun, mereka tahu apa step-step yang mereka harus hadapi, apa benda-benda yang harus mereka dapatkan kan dalam menguruskan kes-kes begitu. Okey. So cabaran kedua adalah stigma masyarakat. Ini benda yang sangat orang kata sangat mencabar. Okey. Kerana kalau kita sebut tentang kes, okey, bila ada kes kes rogol, kes cabul, benda pertama yang selalu kita akan anggap adalah ini adalah benda yang mendatangkan aib kepada keluarga. Betul? Dan juga mendatangkan aib kepada kampung itu, kepada masyarakat itu. Jadi stigma ini yang perlu diperbetulkan. Kerana bila adanya stigma begitu, keluarga bila anak mereka itu dirogol, dicabul, mereka macam berkira-kira terpaksa fikir, bukan setakat satu kali, terpaksa fikir 1000 kali nak report ke tak report kan, disebabkan rasa nak perlu tutup macam tu ke macam mana, sebab rasa macam nanti apa pula masyarakat cakap kan, nanti apa pula orang kampung kata, macam mana pula dengan anak dia, nanti malulah anak dia kan. So bila adanya stigma masyarakat begitu, dia akan beri kesan kepada cara berfikir keluarga dan itu yang akan menyebabkan proses seterusnya tu. Ada report ke tak report? Kalau tak report, dia akan beri kesan. Selalunya kes-kes begini dia akan beri kesan emosi kepada mangsa dan juga tak mustahil benda ini akan berulang. So kitaran ini harus dihentikan. Kitaran ini harus dihentikan sebab tu salah satu fungsi, salah satu peranan aktivis adalah untuk meyakinkan keluarga mangsa untuk buat polis report lah. Untuk buat polis report dengan membuang segala kebimbangan yang ada dalam kepala mereka. Okey, banyak yang mereka bimbang sebenarnya bila anak mereka menjadi mangsa ni. Satu, mereka bimbang, satu tentang aib tadi. Yang kedua yang mereka bimbang, selalu yang saya dapat kadang-kadang kita tak sangka pun mereka boleh fikir macam tu. Mereka bimbang bila dalam mahkamah, bila kes bicara, bila dalam mahkamah anak-anak terpaksa berdiri dalam kandang saksi semua, ramai orang tengok, sedangkan itu hanya dalam TV untuk kes-kes mahkamah kan, benda yang ditayangkan dalam TV. So mereka tak tahu bahawa sebenarnya bila kes melibatkan kanak-kanak, anak-anak mereka menjadi mangsa, anak-anak kadang-kadang mangsa tak perlu hadir ke mahkamah sekalipun. Dan kalau hadir pun mereka tak perlu berdepan pun dengan hakim, dengan peguam dan semua salah lah dalam mahkamah tu. So benda begini yang perlu kita buang kebimbangan mereka. So ada lagi sebenarnya cabaran ni, nak dengar lagi ke? Boleh kalau nak kongsikan boleh. Mungkin satu dua lagi yang terbesar yang boleh Cik Azmizah kongsikan. Okey, cabarannya lepas report dibuat itu yang paling mencabar jugalah. Itu yang saya rasa ini yang fasa yang paling kritikal bila kes report dibuat. Satu, keluarga harus bersedia. Kita pun harus bagi tahu pada keluarga. Keluarga harus bersedia dari segi masa kerana mereka terpaksa ulang-alik untuk ke balai polis, ke OSCC, ke hospital untuk direkodkan kenyataan mereka, kerana pegawai penyiasat akan minta mereka datang untuk melekatkan kertas kesihatan mereka lah. So itu makan masa. So bayangkan kalau keluarga yang kerjanya kais pagi makan pagi, so kita tengok di situ ada financial burden lah. So sebab tu keluarga yang begini kita harus bagi support, yang full support pada mereka untuk berdepan dengan kes ini sehingga akhir. Okey, insya-Allah itu sahaja.
Baik, terima kasih Cik Azmiza. Saya kira banyak isu-isu yang dikongsikan, antara yang perlu kita ambil tahu dan kita ambil tindakan adalah berkenaan dengan stigma. Kita perlu ingatkan kepada orang sekeliling ini, sesiapa sahaja, especially kanak-kanak ini adalah orang yang dilindungi, dan sekiranya berlaku apa-apa kes, mereka ini adalah mangsa yang perlukan pembelaan, bantuan daripada orang dan bukan kutukan ataupun kritikan. Sebab ada juga kes-kes yang banyak kita dapat di rumah perlindungan kita pun ada kes yang mana mereka ini dipaksa kahwin untuk menutup aib, sedangkan apa yang berlaku kepada mereka itu, especially kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, apa-apa sahaja kes jenayah seksual adalah dikira kes apa-apa sahaja aktiviti seks yang berlaku dikira sebagai rogo statutory. Jadi ini adalah satu isu yang saya kira sangat membarah lah di kalangan kita punya masyarakat. Dia tidak nampak sesuatu kes itu daripada persepsi mangsa. Sebelum saya teruskan kepada pusingan kedua, kita dah ada beberapa soalan. Sebelum tu kita bacalah komen-komen di Facebook ni. Saudara Farhan Asyari sebut, selamatkan kanak-kanak demi mempertahankan modal insan yang tidak ternilai. Saudara Hilwa pula disebut, kanak-kanak untuk dilindungi dan dikasihi, bukan dipergunakan. Semua huruf besar siap dengan tanda seru lagi. Saudari Rosnah Muhyiddin sebut, bagus bincang perkara ini sebab isu ini semakin meningkat. Saya kira mungkin dari dulu pun memang ada, tetapi keadaan sosial sekarang ini menyebabkan bertambah banyak kes-kes ini berlaku. Ada juga soalan untuk Puan Syakira, saya rasa ataupun ini mungkin untuk Puan Cik Azmiza lah, daripada Puan Insan Mawar. Dia tanya, adakah direkodkan kes-kes jenayah seksual ini pelakunya adalah wanita? Ada tak? Mungkin Cik Azmiza ada, antara pengalaman Cik Azmiza ataupun kawan-kawan aktivis yang lain? Yang melakukan, maksudnya lesbian, Pesalah. begitu? Oh tak, maksudnya Pesalahnya adalah wanita. pesalah Setakat ni- wanita yang melakukan kepada kanak-kanak. Okey, setakat ini saya tak ada lagi terima kes begini. Mungkin Puan Syakira mungkin ada biji-biji? Puan, saya rasa recorded cases mungkin ada. Cuma kalau kita nak cite satu-satu, kita tak jumpalah sekarang. Cuma saya rasa, tapi dalam pengalaman kami pun tak ada lagi lah pelaku, dia adalah pelaku dia semua lelaki lah. Tapi it's not impossible. Maksudnya dia boleh, sebab akta ni pun dia tak kata dia boleh, apa kita kata, kita nak convict lelaki sahaja tak. Betul. So perempuan pun boleh. Saya pun kalau kita tengok dalam paper pun kan, banyak kes-kes saya tengok kalau berlaku ni mungkin yang diletak di rumah asuhan kan, dan sebagainya lah. Banyak soalan ni menarik saya go through soalan dulu. Jadi soalan yang kedua daripada Puan Akmaria, dia tanya, dalam masa pandemik ini adakah menjadi kesalahan besar jika ibu bapa meninggalkan anak semasa keluar bekerja dan merasakan anak umur 16 tahun yang menjaga adik di rumah, manakala sekolah tak dapat buka? Saya kira ni dia merujuk kepada akta kanak-kanak ni Puan, berkenaan pengabaian kanak-kanak tersilap. Silakan Puan. Saya rasa kalau ibu bapa tinggalkan anak-anak ni untuk pergi bekerja, saya rasa, tapi ada yang jaga yang umur 16 tu. Saya rasa itu belum lagi lah, interpretasi mungkin belum lagi dalam pengabaian. Maksudnya bila kita nak charge seorang tu untuk pengabaian tu, adalah a few juga things yang kita kena prove. Contohnya macam saya rasa yang ni Cik Azmiza pun mesti biasa bila ada kes-kes untuk pengabaian ni, mesti dia akan pergi hospital, lepas tu dia ada OSCC ataupun team scan suspected abuse and neglect, kan diorang akan check dulu sama ada pengabaian ataupun tidak. Tapi saya rasa kalau mungkin disambil tinggal tu sampai tak makan ke anak-anak, jadi macam kebuluran ke, yang tu mungkin. Tapi yang ini tengoklah pada TPR lah, dia yang ada kita panggil power untuk dakwa orang tu, dan dia perlu bukti jugalah. Tak semestinya tinggal sehari dengan makanan, dengan penjagaan macam tu dikira pengabaian. Saya rasa tu belum lagi di sisi pengabaian lah. Kiranya tidak menjadi masalah asalkan ditinggalkan bersama dengan keperluan hidup yang cukup lah, macam tu Puan Boleh. Dia interpretasi dia agak luas, sebab kita boleh juga assume mungkin anak dia yang berumur 16 tu dah matang, dah boleh jaga. Cuma kalau anak umur 16 tu rupanya ada mental problem ke, rupanya pukul adik dia pula kan, dia jadi lain pula.
So kena tengok berdasarkan fakta kes jugalah dan situasi tu. Faham, maksudnya setiap kes tu berbeza, jadi kita kena tengoklah situasi macam mana anak itu ditinggalkan, betul? Okey, soalan yang seterusnya daripada Puan Siti Khawlah Sohibul Fadil, dia tanya, adakah pelaku jenayah seksual kanak-kanak ini kebanyakannya dari orang yang terdekat, seperti keluarga, saudara mara, penjaga dan sebagainya? Silakan, saya bukalah kepada Puan Syakira ataupun Cik Azmizan kalau nak jawab. Saya ni kita kena rujuk pada orang-orang macam percentage yang orang dah buat apa kita panggil more to orang buat research ke on this, tapi saya percayalah mostly antara pelaku ni pula mungkin kebanyakannya orang terdekat lah. Nak macam contoh untuk pengantunan tu, dia nak mengantuk kanak-kanak tu, dia mesti kenal dulu kanak-kanak tu, nak kanak-kanak tu selesa dulu dengan dia. So most probably mereka ni mungkin orang yang terdekat dengan kanak-kanak sebenarnya. Cuma kalau betul. direct berapa persen, berapa banyak persen saya pun tak boleh bagi jugalah. Betul. Sebab dalam statistik kita pun dia tak ada spesifik tentang pelaku kan, dia just pasal mangsa sahaja. Mungkin Cik Azmizan Apika saya nak tambah silakan. sikit kalau ikut pada laporan daripada ACP Puan Kamsia yang merupakan ketua penolong pengarah D11 Bukit Aman. Kalau dia kata daripada tahun 2018, saya sempat catat sikit, 2018 hingga 2020 tu bapa kandung adalah pelaku tertinggi kes jenayah sembang mahram ni lah, seksual terhadap kanak-kanak. Kemudian diikuti oleh bapa saudara, bapa tiri, bapa saudara dan abang kandung. So itu memang apa yang Puan Syakira bagi tahu tadi, maksudnya valid lah, kerana bila mahu buat jenayah ini dilakukan, ada proses-proses dia grooming, mengintai peluang. So dalam rumah lah sebenarnya banyak peluang, tapi kita tidak boleh meletakkan stigma yang begitu. Faham kan? Kita takut nanti orang kata bila kita bagi tahu begini, mak-mak semua kena ready, alert, jangan percaya suami. Tidak. Tapi ibu, ayah harus sensitif dengan sebarang perubahan yang berlaku pada anak-anak. Gitu. Ya, betul. Menarik bila kita ceritakan tentang apabila kes berlaku. Tadi kita cerita tentang sebelum kes berlaku kan, dan apa pengalaman Puan Syakira dan juga Cik Azmiza. Sekarang ni kita pergi kepada pusingan seterusnya. Kita nak tahu kalau kes ni yang berlaku, apa tadi macam Puan Syakira ada sebut tentang khidmat pendamping guaman. Mungkin Puan Syakira boleh ceritakan sekiranya perkara ini berlaku kepada kita atau anak-anak kita, apa perkhidmatan yang kita boleh dapat macam pendamping guaman tadi kan, dan macam mana kita nak dapatkan akses kepada khidmat pendamping guaman ni. Silakan Puan Syakira. Baik, terima kasih Afika. Okey, Akta Bantuan Guaman Pindaan 2017 lah, kita telah memperkenalkan suatu khidmat baru iaitu khidmat pendamping guaman, yang mana ia adalah khidmat guaman yang diberikan kepada seorang mangsa kanak-kanak yang menjadi mangsa mana-mana kesalahan jenayah seksual. Jadi khidmat ni pada asasnya diperkenalkan untuk membantu kanak-kanak dan penjaga atau penjaganya memahami situasi yang dihadapi dan juga hak mereka di sisi undang-undang lah. Okey, baik, kita tengok pula antara fungsi-fungsi pendamping guaman ni adalah kami akan menasihati penjaga atau pelindung orang yang dibantu mengenai perkara undang-undang lah. Jadi kami juga akan dapatkan maklumat pertuduhan, membantu mangsa memahami perkara yang perlu diambil perhatian sebelum perbicaraan, membantu mangsa atau keluarga memahami proses mahkamah lah, sebab kadang-kadang kita pergi diorang tak tahu apa-apa kan, jadi kami nak cuba assist lah untuk bantu bagi diorang faham sekarang ni proses apa, next dia akan buat apa. Okey, lepas tu kami juga akan mewakili orang yang dibantu dalam proceeding mahkamah dan juga membantu mendampingi mangsa lah. Mendampingi mangsa ni kita akan macam create macam nak cuba bantu dia apa yang dia tak faham, kita cuba explain dekat dia. Kalau apa-apa yang dia tak selesa ke, kita cuba minta tangguh ke sekejap, bagi dia berehat ke, macam itulah. Dan juga kami akan menasihati penjaga atau pelindung mengenai berhubung perkara tindakan sivil yang boleh diambil lah oleh penjaga ataupun oleh penjaga atau mangsa lah. Okey, dan orang yang layak untuk mendapat khidmat pendamping guaman ni, dia mestilah kanak-kanak. Pada waktu proceeding dimulakan, pemohon mestilah mangsa kesalahan jenayah seksual dan umur dia mesti bawah 18 tahun lah. Macam Afika tadi ada cakap lah, umur bawah 18 tahun, dan dia juga mestilah warga negara Malaysia. Sebab memang Akta Bantuan Guaman ni hanya terpakai untuk warga negara Malaysia sahaja.
Okey, dan tadi Afiqah ada bagi tahu juga, tanya macam mana untuk dapatkan khidmat tersebut. Untuk dapatkan khidmat bantuan guaman ni, pemohon ataupun penjaga boleh dapatkan khidmat ni di mana-mana cawangan JBG di seluruh Malaysia. Kita ada 22 cawangan JBG di seluruh Malaysia. Boleh layari laman sesawang JBG untuk dapatkan alamat serta nombor talian JBG yang berkenaan lah, dan boleh terus hubungi kami dan untuk dapatkan tarikh temu janji lah, dan hadir ke JBG bagi khidmat nasihat dan tindakan selanjutnya lah. Okey. Namun kami juga ada jugalah beberapa sumbangan dan jumlah sumbangan yang perlu dibuat oleh penjaga mengikut kelayakan pendapatan tahunan lah penjaga, kecuali mangsa dibawa oleh pelindung, contohnya JKM, so tak perlulah. Okey. Menarik dah bila puan sebut tentang pelindung kanak-kanak, dan tadi Cik Azmiza pun ada sebut juga pesalah ni ada juga daripada kalangan ahli keluarga. Mungkin boleh puan cerita sikit tentang pelindung kanak-kanak ni. Siapa sebenarnya dan apa fungsi pelindung kanak-kanak ni? Okey, Fika, tadi kalau penjaga tu kita tahu ahli keluarga lah. Kalau pelindung kanak-kanak ni kebiasaannya dari JKM lah. Sebenarnya fungsi JKM ni sangat besar dalam melindungi kanak-kanak lah, especially. Contohnya, kanak-kanak ni bila ada je kes, dia dapat je laporan atau aduan mengenai jenayah seksual ni terhadap kanak-kanak, JKM akan ambil alih. Ambil alih in the sense of kalau belum buat report polis, JKM boleh bantu report polis. Kalau dia ada trauma, JKM pun sediakan kaunseling. Lepas tu JKM juga akan bawa sekiranya macam pelaku tu adalah contoh orang terdekat seperti bapa atau ahli keluarga, JKM akan bantu untuk letak di rumah perlindungan. So ini adalah antara apa kita panggil peranan-peranan pelindung lah. Fika, saya nak tambah sikit tentang pelindung kanak-kanak tadi. Mereka pelindung, kita panggil pasukan pelindungan kanak-kanak. Mereka ini ada di dalam bawah akta kanak-kanak lah. Maksudnya memang ada clause khas dalam akta kanak-kanak yang menyebut tentang pasukan pelindungan kanak-kanak yang duduk di bawah JKM. So mereka inilah yang akan, cuma di Kelantan ni ada satu daerah ada satu pelindung. Untuk daerah yang besar ada 2 pelindung. Jadi itu yang kita konsisten meminta kepada kan, terutama JKM, KP Kementerian Pembangunan Wanita tu untuk menambah bilangan pegawai pelindung ini di daerah-daerah, kerana kita tahu kes makin banyak. Dan ini bagus juga, bukan disebabkan kes banyak, bukan kita boleh tengok bila kes banyak ni sama ada pemangsanya semakin bertambah ataupun advokasi yang dijalankan itu benar-benar berkesan sehingga anak-anak berani untuk mengadu, menyuarakan kepada ibu ayah, dan ibu ayah tahu mana untuk mereport untuk mendapatkan keadilan untuk anak-anak mereka. So kes bertambah. Jadi pasukan pelindung kanak-kanak, pegawai pelindung kanak-kanak kita minta untuk ditambah lagi. Itu. Betul poin yang sangat penting lah bila Cik Azmiza sebut tadi, sama ada tak semestinya bila kes bertambah itu menunjukkan pemangsa itu atau pelaku itu semakin ramai, tetapi mungkin juga adalah satu satu petunjuk bahawa kita punya advokasi berjalan dengan baik. Jadi Cik Azmiza, kalau tadi kita dah dengar daripada Jabatan Bantuan Guaman tentang khidmat pendamping guaman dan juga pelindung kanak-kanak ni, tapi dari segi aktivis, mungkin Cik Azmiza boleh ceritakan tentang sokongan-sokongan yang ada yang disediakan, maksudnya dari segi yang dan juga sokongan yang diperlukan lah oleh keluarga dan mangsa yang terlibat dengan jenayah seksual kanak-kanak ni. Silakan Cik Azmiza. Okey, bila kita sebut tentang sokongan, saya suka untuk kita dahulukan, maksudnya kita fokus kepada elemen pencegahan dulu sebelum kita pergi pada rawatan dan pelindungan. So elemen pencegahan ini yang harus kita fokuskan, bermaksud kita harus memberi keluarga dan anak-anak itu punya akses kepada literasi kesihatan reproduktif. Makna kata anak-anak itu tahu apa itu penderaan kan. Mereka tahu bagaimana bentuk-bentuk penderaan. Sebab ada je kanak-kanak yang bila mereka kata mereka sakit di bawah kan. So mereka rasa itu adalah benda biasa. Ada juga kes yang macam atuk raba anak kan, dilihat orang lain. Tapi bila tanya kepada cucu tu, cucu rasa itu adalah biasa. So benda-benda begini yang kita harus bagi tahu pada anak-anak kecil, kanak-kanak tentang
literasi kesihatan reproduktif ni lah, terutama tentang apa itu sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, dan juga yang penting kepada siapa mereka harus bercerita benda-benda yang luar biasa, yang mereka tahu luar biasa, agar benda itu dapat diselesaikan. Okey, itu satu. Kemudian bila kita sebut lagi tentang elemen pencegahan ini, banyak kali saya ulang tentang ekosistem yang selamat dan melindungi kanak-kanak. Bila kita sebut tentang ekosistem ni, dia daripada atas sampai bawah lah. Mereka-mereka yang sangat dekat dengan kanak-kanak, ibu ayah, abang, kakak, dan jangan lupa ketua kampung. Ketua kampung, sebab banyak sangat kes di kampung-kampung, ketua kampung, nazim masjid. Kalau orang kampung ni, mereka punya tendensi, mereka punya rasa nak pergi lebih kepada imam masjid, nazim masjid kan, kerana rasa percaya tu tinggi di situ kan. Jadi NGO juga harus kita beri latihan tentang keselamatan dan perlindungan kanak-kanak ini, agar bila ada kes, contoh bila ada kes je dilaporkan kepada ketua kampung, mereka tahu bagaimana untuk bertindak. Kan, kalau tadi kita sebut tentang menutup aib kan, sebab bila ketua kampung ataupun seluruh ekosistem ini dijaga, mereka tahu benda tu, bila ada kes mereka tak nampak lagi itu adalah aib, tapi mereka nampak itu adalah jenayah. Jenayah adalah jenayah, kan? Jenayah adalah jenayah dan perlu dilaporkan dan perlu dihukum kan penjenayah ini. Jadi itulah yang kita sebut tentang ekosistem yang melindungi dan menjaga kanak-kanak tadi. Okey, apa lagi ya? Tentang ibu ayah juga. Sebab ibu ayah paling dekat dengan anak-anak. Ibu ayah bila ada ilmu begini, mereka tahu, mereka akan sensitif. Mereka akan rasa sensitif dengan sebarang aduan kata-kata anak-anak dan juga sebarang perubahan tingkah laku anak-anak. So kalau kita bayang, kalau ibu bapa yang tidak sensitif, anak-anak mengadu, dia rasa ya ke, biasa je tu, main jatuh, gaduh-gaduh biasa je, sentuh-sentuh biasa je. So kita tak nak begitu. Kita nak benda itu di orang dewasa sensitif dan seterusnya mengambil berat tentang aduan-aduan dan juga cerita-cerita anak-anak ini. Okey, itu saja setakat ini untuk sistem sokongan. Terima kasih Cik Azmiza. Tadi Cik Azmiza dia sebut tentang pendidikan reproduktif kepada anak-anak kan. Jadi ada soalan di FB ni. Sebelum saya pergi kepada soalan di FB, kalau yang mengikuti di YouTube, di Facebook juga, anda boleh tinggalkan soalan di ruang komen dan kita akan ajukan soalan kepada panelis kita. Jadi Taki bertanya, pada umur berapa paling sesuai kanak-kanak perlu diberikan pendidikan seks untuk tujuan create awareness? Silakan Cik Azmiza, pada umur berapa paling sesuai kita nak ajar anak-anak kita ni? Susah juga soalan ni. Pada umur berapa? Pada umur berapa kanak-kanak perlu diberitahu tentang pendidikan seks? Dia lebih kepada bila mereka tahu tentang bahagian-bahagian tubuh mereka seawal usia mungkin. Untuk mereka tahu bahagian mana yang boleh disentuh, bahagian mana yang tidak disentuh. Itu benda yang paling basic. Bahagian bawah itu disebut apa kan? Vagina harus sudah disebut vagina, ibu ayah tidak boleh sebut bebet, tak boleh sebut macam-macam lagi perkataan kerana dia rasa itu adalah benda yang malu untuk disebutkan. Jadi ibu ayah bila tahu benda yang sepatutnya diberitahu, disampaikan, itu yang mereka akan beritahu pada anak-anak. So seawal usia mungkin, bila mana mereka boleh tahu bahagian-bahagian tubuh mereka. Okey. Okey, terima kasih Cik Azmiza. Sebab tu kalau kita, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kami, sebab tu kita di ABIM juga memandang serius tentang literasi reproduktif ni. Jadi kita ada modul kita sendiri yang mana dermaga diriku pemata berharga dan juga tunas dermaga, yang mana kita ajar anak-anak ni tentang bahagian badan, bahagian mana yang boleh disentuh, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat dan sebagainya. Okey, kita ada soalan juga daripada Puan Fadlina kepada Puan Syakira. Sebab tadi Puan ada sebut tentang khidmat pendamping kanak-kanak kan. Jadi Puan Fadlina bertanya, bagaimana khidmat pendamping kanak-kanak ini boleh diperluaskan dengan penglibatan NGO? Silakan Puan.
Puan Syakira mute, Puan Syakira. Okay, sorry Afika, saya termute pula. Okay, thank you Afika dengan soalan tadi. Okay, untuk tema pendamping guaman ni, dia sebenarnya memang khidmat yang disediakan oleh Jabatan Bantuan Guaman. Jadi pendamping guaman ni memang untuk ke court tu memang pegawai kami lah yang akan pergi dan ditempatkan di mana-mana pejabat negeri ataupun cawangan Jabatan Bantuan Guaman lah, ataupun panel peguam juga. Tapi panel peguam ni yang dilantik oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman lah. Tapi saya rasa kalau dalam isu seksual kanak-kanak ni memang kita mengalu-alukan lah sebenarnya penglibatan NGO, macam contoh Team Kids ke, WAO ke, walaupun mungkin kerana penglibatan pendamping guaman ni sebenarnya lebih kepada prosedur mahkamah. Tapi saya rasa tapi kalau NGO ni diorang boleh start daripada awal lagi, bagi sokongan, bagi counselling, bagi kanak-kanak tu bertenang, faham apa yang berlaku kan. Saya rasa yang ini sebab kami lebih kepada legal lah, bagi kanak-kanak faham dekat mahkamah ni macam mana cara dia. Jadi kalau dia tak selesa dia boleh bagi tahu, kalau nak penghadang tak nak tengok muka OKT, tak nak tengok muka orang yang kena tuduh tu, kita boleh sediakan macam ni. Kalau dah penat kita boleh minta rehat. Jadi ni adalah fungsi kami adalah lebih kepada mahkamah lah, kepada prosedur di mahkamah. Jadi saya rasa dengan pelibatan NGO ni saya rasa lebih luas sebenarnya. Bermula daripada bila ada aduan lagi, NGO dah boleh cuba cari macam Cik Azmiza kan, bagi kaunseling, bantu dia daripada awal sampai akhir. Sebab kadang-kadang bila kes mahkamah dah berakhir, walaupun keputusan dah dapat, trauma tu masih ada. So saya rasa memang NGO boleh bantulah dekat sini, follow sampai the end untuk tengok macam mana perkembangan kanak-kanak tu. Okay, thank you Fika. Baik, terima kasih Puan Syakira. Saya kira dah tak ada soalan lagi. Kita tunggu kalau ada soalan nanti saya akan kita tengok dulu Okey, tadi Puan Fadila juga bertanya tapi saya rasa ni Cik Azmiza dah sebut sedikit berkenaan dengan ekosistem sokongan dan apa yang kita perlu perbaiki. Antara perkara yang penting yang perlu kita perbaiki lah tentang ekosistem ni. Okey, Cik Azmiza ada apa-apa nak tambah? Okey, terima kasih Kak Fad. Yang paling ketara yang saya nampak sepanjang beberapa bulan, sebenarnya saya baru bermula tapi dengan beberapa kes, tapi walaupun beberapa kes tapi dia punya beban emosi tu untuk saya sendiri memang sangat besar lah. Cuma alhamdulillah itu boleh diatasi dengan sokongan daripada kawan-kawan yang lain. Cuba bayangkan emosi kepada yang dihadapi oleh keluarga mangsa. Okey. So bagaimana agaknya impact mereka. Betul lah yang Puan Syakira bagi tahu tadi, walaupun kes dah selesai, mereka masih lagi trauma. Dan ada juga kes bila tahu je pesalah itu boleh diikat jamin, mereka terus trauma tu, ketakutan tu, anxiety tu terus datang. Menunjukkan bahawa mereka masih ketakutan tu sangat besar untuk mereka walaupun kes itu sedang dibicarakan. Cuma bezanya adalah pesalah itu, orang kena tuduh itu dibebaskan dengan ikat jamin. So mereka takut akan diganggu lagi, akan diancam. So itu antara benda-benda yang berlaku. So bila sebut tentang benda yang perlu dibaiki, satu yang paling ketara adalah perlu lebih ramai aktivis di Kelantan itu terutama, sebab bila kita bincang dengan NGO yang lain, belum ada satu lagi NGO yang fokus untuk membawa isu kanak-kanak ini di Kelantan. Dan juga kita perlu lebih ramai volunteer dan juga aktivis lah untuk mendampingi keluarga. Kerana banyak sebenarnya kes yang keluarga ni tarik balik report kerana tidak tahan dengan beban emosi tadi, masa, duit, tak ada duit nak kena ulang alik, nak kena sewa kereta, sebab banyak kes melibatkan orang-orang miskin, keluarga-keluarga miskin. So itu saya kata, saya pernah cakap dengan kawan-kawan saya, kesian orang miskin kerana mereka senang dibuli lah orang kata, senang dibuli. Mereka menjadi bangsa tapi akhirnya mereka terpaksa mengalah kepada kekejaman yang dilakukan pada mereka disebabkan oleh kemiskinan itu. Jadi benda-benda begini yang kita harus bantu mereka. Perlu lebih ramai penggerak di lapangan untuk mendampingi, dan juga pegawai pelindung tadi saya bagi tahu perlu lebih ramai lagi, dan seluruh pihak-pihak yang dekat
dengan kanak-kanak lah yang menguruskan kes kanak-kanak daripada polis. Kita mula dengan polis. Polis tahu apa semua hak kanak-kanak, tapi saya percaya mereka tahu, cuma bagaimana ada juga keadaannya yang kita terpaksa bertanya tentang IPO dan sebagainya, tapi saya bersangka baik pegawai ini masih baru. Pegawai ini masih baru dan kita ada ruang untuk berbincang dan meminta apa yang sepatutnya mereka buat untuk memohon perlindungan kepada kanak-kanak dan keluarga. OSCC sendiri, doktor yang orang kata di kaunter, pegawai di kaunter bila menyambut kes tu, mereka tahu bagaimana nak menghandle kanak-kanak dan juga terutama emosi mereka. Kerana kanak-kanak bila berada dalam keadaan begini menjadi mangsa, emosi mereka sangat teruk, sangat down. So dengan mereka kita tak boleh nak cakap kasar, tak boleh nak cakap kasar-kasar. Kita harus tahu psikologi mereka, trauma yang mereka hadapi dan harus cuma saya faham ada beberapa pegawai yang entertain mereka ni nak cepatkan proses tu, bagi tahu bagaimana ini berlaku kan. Cuma itulah kanak-kanak kan, dalam keadaan trauma kita harus menyantuni emosi mereka dulu, menenangkan mereka dulu. So benda-benda beginilah yang harus diperbaiki dan paling penting selain daripada keluarga memang sangat penting. Sistem sokongan ni adalah ketua kampung lah. Ketua kampung saya fikir advokasi latihan tentang perlindungan dan keselamatan kanak-kanak ini harus turun betul-betul kepada ketua komuniti. Kerana banyak kes ini memang datang dari komuniti. So mereka lah yang akan jadi mata dan telinga kepada kes-kes begini dan seterusnya menjadi tempat merujuk sebelum orang kata untuk ibu ayah ni kan berdepan dengan kes-kes yang sedang dihadapi oleh anak mereka. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Azmiza. Saya kira dah habis dah soalan daripada kita punya audience. Untuk pusingan terakhir ni saya mintalah kepada Puan Syakira dan Cik Azmiza mungkin boleh kongsikan sedikit pesanan-pesanan kepada mereka yang mendengar di luar sana sekiranya benda ini berlaku kepada kita dan keluarga kita, apa yang kita perlu buat dan dipersilakan. Kita mula dengan Puan Syakira, boleh? Puan Syakira. Baik, thank you Afika. Okay. Pada saya bila kita bercakap pasal ni memang tiba-tiba rasa sedih pula. Okay. Tapi paling penting pada saya kita kena start do something lah. Bila dia jadi macam ni, jangan take things for granted, jangan ambil mudah benda ni. Yang paling penting pada saya buat laporan polis dulu. Sebab bila kita dah buat laporan polis, kita dah, first step kita dah buat. So bila kita dah buat laporan polis, daripada sana polis akan handle whether untuk pergi letter akan pergi ke hospital, buka apa kertas siasatan. Kalau perlu counselling, PDRM ada counselling, JKM ada counselling, even hospital pun ada counselling. So daripada sana at least anak kita at least kanak-kanak ni dia rasa macam okay, we have done something. Cuma end result dia berjaya atau tak berjaya di mahkamah yang tu kita consider juga, tapi at least kita dah buat something lah. So for me, buat laporan Saya kira terhang. Okey. Kita tunggu. Left ya. Puan Syakira terkeluar pula. Tak apa, kita pergi kepada Cik Azmiza dulu. Okey. Puan Syakira. Okey, Puan Syakira balik. Dia chip semua sekejap. Sambung Puan. Yang penting kita buat laporan polis dulu. Teruskan. Betul, take action lah. Take action. Dan kita cuba sedaya upaya lah. Semua orang kena bekerjasama to make sure kita boleh lah halang and take proper action against all the sexual predators lah kita boleh katakan. Okay, thank you Fika. Okay, terima kasih Puan Syakira. Kak Cik Azmiza? Okey, pesanan saya untuk anak-anak yang menjadi mangsa, jangan pernah anggap jenayah yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu sebagai rahsia hidup kita yang kita tak boleh ceritakan pada siapa-siapa. Sebab saya ada kes yang begini, sampaikan, saya bersama dengan dia sebulan
Tapi kita fokus pada kes si adik. Sedangkan hakikatnya dia sendiri pun didera secara seksual kerana dia tak cerita, kerana dia rasa itu adalah aib dia, rahsia hidup dia yang dia tak boleh cerita kepada siapa-siapa. Tapi bila saya dapati emosi dia masih lagi tidak selesai, saya jadi macam saya discuss dengan ibu lah. Saya jadi macam, apa yang berlaku ni? Kenapa dia masih lagi begini? Kenapa? Sedangkan si ayahnya sudah pun dalam lockup kan. Itu pesanan saya kepada anak-anak, jangan takut untuk mengadu dan seterusnya mendapatkan keadilan, dan jangan anggap itu adalah rahsia hidup yang tidak boleh diceritakan pada siapa-siapa, kerana itu akan memberi kesan, kalau kita simpan, itu akan memberi kesan kepada psikologi sendiri sehingga dewasa, sehingga tua. Kita harus hentikan kesan-kesan psikologi itu. Dan itu pesanan yang satu. Pesanan kedua, kepada ibu ayah, jangan sembunyikan jangan sembunyikan kes begini, jangan tutup. Memang bila kita buat report polis tu, memang ramai yang akan datang kepada kita, mereka kata kita selesai belakang dah, ataupun yang lebih teruk, kita kahwinkan. Saya selalu bagi tahu kepada ibu ayah, kalau ini cadangan yang mereka terima daripada keluarga bersalah, saya kata nak tengok ke anak berkahwin dengan perogoh sendiri, yakin ke memanglah sekarang ni isu itu akan selesai kan? Okey, tak jadi kes, tutup aib, kahwin. Tapi yakin ke anak akan bahagia selepas berkahwin? Itu soalan saya pada mereka. So jangan pernah merelakan anak mangsa untuk berkahwin dengan perogoh sendiri. Bila ada kes, terus lapor, jangan takut, terus kuat, dan dapatkan khidmat sokongan daripada mana-mana pihak yang ada, JKM terutamanya kerana mereka ada pegawai pelindung, dan juga NGO yang mereka boleh bantu dari segi financial, khidmat nasihat, mana nak pergi tuju. So dengan JBG sendiri, saya ada beberapa kes yang saya hantar ke sana. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada JBG Kelantan, pengarah JBG sendiri yang urus, dan juga ada pegawai di sana juga. Terima kasih kerana bagi perhatian dan bantu kes kanak-kanak ini. Kerana bila mereka tahu ada orang yang masih membantu mereka, okey, begini, bila dah report, selalunya kes dengan IO, dia akan berhenti, IO dah habis dia punya tanggungjawab tu bila dah dihantar kepada DPP, bila dah charge semua kan, dah hantar kepada DPP. So IO tidak lagi punya tanggungjawab untuk update kepada keluarga ni bagaimana progres seterusnya. Okey, so keluarga ni dalam keadaan yang tertanya-tanya, bagaimana dengan orang itu bersalah. Ada juga yang lepas ikat jamin bebas menjalani hidup bebas normal kan. So mereka rasa macam tak adil lah untuk mereka kan. Mereka dalam keadaan trauma, malu lagi, orang dah tahu. Sedangkan orang tu yang bersalah, dia lepas ikat jamin hidup bebas seperti biasa kan. So dengan adanya khidmat yang ditawarkan oleh JBG ini, pendamping guaman, dia menjadi satu benda yang melegakan mereka. At least ada satu orang dalam mahkamah yang boleh mewakili mereka, yang boleh menyuarakan apa yang berlaku pada mereka. So dan juga itulah pegawai di JBG juga boleh update mereka apa yang berlaku di mahkamah. So itu, insyaAllah. Terima kasih JBG, terima kasih semua, terima kasih Helwa, insyaAllah. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita dah habis dah, tapi ada satu soalan terakhir saya kira perlu juga kita sentuh. Soalan daripada Encik Bahtia ni, dia tanya, ada ke trainers daripada kanak-kanak yang boleh kendali pendidikan seksual untuk kawan-kawan dia? Maknanya peer training lah, ada tak kita buat setakat ini? Saya sendiri ke? Tanya saya ke tu? Mungkin buat Cik Azmiza sendiri, mungkin daripada kalau bukan pengalaman. Saya percaya ada NGO lain yang buat benda ni. Yang saya tahu Monster Among Us, mereka ada buat dan trainer dia di kalangan kanak-kanak, itu bagus sekali. Dan sebenarnya kita ramai kanak-kanak yang mula sedar
maksudnya yang berumur 18 tahun ke bawah yang mula sedar dengan benda ni, dan mereka yang menyebarkan pendidikan ini kepada kawan-kawan mereka. So anak-anak ini satu, kita perlu perkasakan, insya-Allah. Puan Syakira ada nak tambah? Sorry Fika, saya dah terkeluar tadi. Saya tak sempat dengar soalan Fika yang tadi. Oh, ni soalan terakhir Puan. Dia tanya ada tak kita buat training kawan-kawan sebaya? Hello? Sorry Mungkin- Fika, line unstable saya rasa. Saya putus-putus suara Fika. Tak apa. Tak apalah kita... Tadi pasal training ya? Masya Allah. Okey, tak apalah kita Puan Syakira ada line dia. Alhamdulillah lah dia sempat habiskan poin-poin yang penting dan hilang. Puan? Sorry Fika, line tak stable saya rasa. Dia betul-betul dia keluar balik, masuk balik. Oh, tak apa. Sorry. Biasalah. Cabaran menggunakan teknologi kan. Kita pula yang sangat depends on them untuk kita. Okey, Puan ada apa nak tambah ke sebelum kita tutup sesi? Tak ada dah Okey, tak ada. Cuma saya nak ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Saya sangat bila dengar semangat daripada tim Azmiza, Cik Azmiza tu saya rasa, ya Allah, saya pun mungkin tak boleh nak pergi sejauh ni. So thank you so much, and refer lagi kes, teruskan usahakan, sama-samalah kita kan dalam nak membanteras benda ni dan lindungi kanak-kanak kita, lindungi anak-anak itu yang paling penting lah. Thank you Fika. Terima kasih banyak kepada Puan Syakira. It's an honor for us untuk kita ada JVG untuk join kita pada Dialog Helwa kali ini, dan terima kasih juga kepada Cik Azmiza daripada tim Kids Kelantan yang sudi berkongsi pengalaman dan input untuk kita move forward untuk menyelamatkan anak-anak kita daripada jenayah, kes-kes jenayah seksual. Saya kira penutup yang sangat bagus daripada dua-dua panel kita. Untuk anak-anak, jangan takut, ini bukan salah anda perlu ceritakan kepada orang yang anda percayakan, dan kepada ibu bapa, sila buat sesuatu. Peka dengan keadaan anak-anak kita, dan hanya kita yang mampu selamatkan anak kita. Dengan itu, terima kasih. Sekian sahaja Dialog Helwa kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama 2 minggu akan datang dengan tajuk yang lebih menarik juga. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang mengikuti kami dari awal sehingga ke hujung. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.